Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita sampai balik kitab kita ni Tafsir Az-Zuhar. Jilid ke-8 dah kita ni. Jadi kita nak sambung Tafsir surah Al-Mu'min ayat 3 hingga 4. Tafsir surah Al-Mu'min ayat 3 hingga 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Fir'aun ya Haman ibnini sarahan la'alli ablughul asbab. Dan berkata Fir'aun, hai Haman, buatkanlah untukku sebuah bangunan supaya aku dapat sampai ke pintu-pintu. Ablughul asbab. Ayat ke-37. Asbab as-samawati fattali'ida ilahi Musa wa inni la'azunnuhu kadhiba. Kadzalika zuyyina Fir'auna su'u 'amalihi wa sudda 'anis sabil. Wama kaidu Fir'auna illa fi tabab. Pintu-pintu semua langit supaya dapat aku menengok kepada Tuhan si Musa itu, dan keras sangkaanku si Musa itu seorang pendusta pembohong. Dan demikianlah dirasakan baik pada Fir'aun amalannya yang buruk. Bahasa comel baik dah. Dan disekatlah dia dari jalan dan tidaklah ada tipu daya Fir'aun itu selain dari kegagalan. Wama kaidu Fir'aun illa fi tabab. Kegagalan saja. Dan berkata orang yang beriman itu, hai kaumku, ikutlah aku agar aku tunjukkan kepada kamu yang benar. Ayat ke-38 dah. Qala allazi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Ayat 39 maksudnya dah, wahai kaumku, kehidupan dunia ini hanyalah hiasan sementara saja, dan sungguhnya akhirat itulah dia negeri yang kekal. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Ayat 40 dah. Barang siapa beramal ayat ke-40. Barang siapa beramal yang buruk, maka tidaklah dia akan diganjari melainkan dengan yang sebanding dengan buruk dia lah. Dan barang siapa beramal soleh dari lelaki dan perempuan, padahal dia pun beriman, maka mereka itulah orang-orang yang akan masuk ke dalam syurga, akan mendapatkan rezeki mereka di sana dengan tidak terhitung-hitung. Man 'amila sayyi'atan من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. Ayat 41. Wahai kaumku, bagaimanakah aku ini? Aku seru kamu kepada jalan yang selamat dan kamu seru aku kepada neraka. Wa ya qaumi mali ad'uukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar. Ayat 42. Kamu suruh aku supaya aku kafir kepada Allah dan supaya aku persekutukan dengan dia barang tidak aku ada bagiku ilmu padanya. Padahal aku menyeru kamu kepada yang maha perkasa, maha pemberi ampun. Tad'unani liakfura billah wa usyrika bihi ma laysa li bihi an ana ad'ukum ila al-azizul ghaffar. Ayat 43. Tidak ragu lagi bahawasanya apa yang kamu seru aku kepadanya itu tidaklah ada baginya seruan di dunia dan tidak di akhirat. Dan sungguhnya tempat kembali kita ialah kepada Allah, dan bahawa sungguhnya orang-orang yang melampaui batas adalah mereka penghuni neraka. La jarama anna ma tad'unani ilaihi laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah. Wa anna maraddana ila Allah wa anna al-musrifina hum ashabun nar. Ayat ke-44. Maka akan teringatlah kamu apa yang aku katakan padamu ini, dan aku akan menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah adalah maha memandang kepada hamba-hambanya. Fasatadhkuruna ma aqul lakum ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Ayat ke-45. Maka dipeliharakanlah oleh Allah. Dipeliharakan Allah lah ia akan dia dari kejahatan. Dipeliharakan Allah lah akan dia dari kejahatan rencana buruk mereka. Dikepungkanlah golongan Fir'aun itu oleh seburuk-buruk azab. Fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. Ayat ke-46. Neraka dinampakkan pada mereka pagi dan petang daripada waktu berdiri kiamat kelak. Masukkanlah golongan Fir'aun itu kepada yang sekeras-keras azab. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu as-sa'atu ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Jadi di ujung ayat 35 Tuhan, Tuhan sudah mengatakan bahawa Allah tetap mencap
telah memberikan meterai hatilah, cok atas hati itu, meterai atas hati orang-orang yang sombong dan angkuh, yang menggagahkan diri, tidak mahu kalah, tak mengaku kalah, mahu menang selalu. Walaupun di tempat yang salah pun nak mengaku betul juga. Bukti hati yang demikian telah jelaskan pada diri Firaun di ayat selanjutnya. Jadi Firaun ni jadi sebagai contoh teladan bagi kita. Dah. Dan berkata Firaun, hai Haman, menteri dia lah nak. Buatkanlah untukku sebuah bangunan supaya aku dapat sampai ke pintu-pintu, ayat 36. Pintu-pintu semua langit, pangkal ayat ke-7. Dengan ini Firaun memerintahkan pada wazirnya, pada menteri dia tu, yang bernama Haman, supaya dibangunkan sebuah bangunan yang besar dan tinggi. Untuk dari sana dia naik ke langit, masuk dari pintu-pintu langit itu, supaya dapat aku menengok kepada Tuhan si Musa itu dah. Nak naik langit, nak tengok Tuhan Musa. Jadi sebab apa? Sebab ni Musa kata Tuhan di langit ni, atas langit. Saya hendak naik ke langit dari bangunan yang aku perintahkan engkau membangunkannya itu. Sampai di sana aku akan masuk ke segala langit itu dari pintunya masing-masing. Di sana akan aku periksa di mana dia apa yang dikatakan oleh si Musa sebagai Tuhan itu. Cari Tuhan atas langit lah. Lebih baik juga kita salingkan apa yang tertulis dalam setengah kitab tafsir tentang bangunan tinggi yang diperintahkan oleh Firaun kepada Haman membuatkannya itu dah. Nak buat bangunan itu Haman buat tu. Macam mana dalam kitab tafsir sebut dah. Menurut satu riwayat dari Qatadah yang disalingkan oleh Qurtubi dalam tafsirnya, tafsir Qurtubi lah. Setelah diperintahkan oleh Firaun kepada Haman membangunkan bangunan itu, dikumpulkan oleh Haman 50,000 tukang, selain daripada beribu-ribu kuli dan pengikut. Diperintahkannya mendirikan kilang pabrik batu tembok. Buat batu lah, buat tembok, bukannya pecah batu ke, ada buat batu macam semen lah. Dikumpulkanlah pula kayu-kayuan dan dibuat pula kilang untuk membuat besi, buat paku. Setelah semuanya itu siap, lalu dimulailah membangun suatu bangunan yang sangat tinggi yang belum pernah. Bangunan setinggi itu sejak Allah menciptakan semua langit dan bumi. Sehingga dari sangat tingginya, maka tukang-tukang tidak sanggup berdiri lama di puncaknya. Menurut keterangan As-Sudi, setelah bangunan itu siap, Fir'aun naik ke puncaknya. Lalu dia memanah ke langit dengan panahnya. Kemudian panah itu pun kembali jatuh ke bawah. Telah berlumuran darah di hujungnya. Maka dengan bangga Fir'aun memanggil orang besar-besarnya, memberitahukan bahawa Tuhan Musa itu telah mati kerana luka kena panahnya. Konon cerita lah, ada cerita Israeliat dengan aku apa dah. Inilah buktinya darahnya berbekas di panahku. Menurut keterangan As-Sudi selanjutnya, kerana murkanya Tuhan mendengar ocehan Fir'aun, itu diperintahkan oleh Tuhan, yang Jibril pergi mengeromokkan bangunan atau menara tinggi itu. Lalu dilakukanlah Jibril sepanjang diperintahkan Allah, dipukulnya bangunan itu dengan sayapnya lalu patah 3. Satu patahan jatuh ke atas tentera Fir'aun. Maka matilah ditimpanya itu tidak kurang dari 1,000,000 tentera. Sebotol lagi jatuh ke laut dan sebotol lagi jatuh ke darat dan mati binasa tiap-tiap orang diperintahkan bekerja untuk membangunkan bangunan itu. Tapi Al-Qurtubi menutup cerita ini dengan kata, dan Allah lah yang lebih tahu akan kebenarannya. Wallahu a'lam. Dah. Cerita Israeliat ni. Tetapi Fakhruddin Ar-Razi sebagai seorang ahli fikir Islam yang besar dalam tafsirnya menolak keras cerita semacam ini. Dengan tegas dia mengatakan bahawa cerita itu hanyalah dongeng-dongengan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sama sekali. Beliau berpendapat bahawa tidak mungkin Firaun sebagai seorang raja besar akan berfikir sebodoh itu dah. Hendak mendirikan bangunan tinggi sebagai tangga untuk naik ke langit, memeriksa langit, sehingga mencari di langit manakah Tuhan si Musa itu berada. Menurut Ar-Razi, tidak mungkin Firaun memerintahkan suatu hal yang tidak boleh dilakukan, kecuali kalau dia gila. Dan kalau nyata bahawa dia gila, tentulah Allah tidak akan mengutuskan Musa dibantu dengan Harun buat menyampaikan dakwah kepada Firaun. Menurut Ar-Razi, ucapan Firaun itu hanya semata-mata cemuhan sahaja atau ejekan sahaja kepada Musa, bukan buat sungguh-sungguh bangunan. Sebab Firaun tidak mempercayai ada Tuhan di langit. Buat dia, keterangan Musa bahawa Tuhan itu ada di langit adalah omong kosong, bohong saja dah. Itu sebabnya maka sambil mengejek-ngejek, dia mengatakan bahawa dia hendak mendaki langit dengan membangun bangunan sedemikianlah. Maka begitu pula lah menurut Firaun mustahilnya ada Tuhan di langit. Sampai dengan berani dia menegaskan pendapatnya dan keras sangkaanku si Musa itu seorang pendusta sahaja. Menurut bahasa umum, kalimat zon artinya ialah persangkaan yang berat kepada sesuatu. Tapi satu-satu kali dapat diartikan zon itu dengan makna yakin. Jadi perkataan Firaun di sini lebih tepat jika dikertikan ada keyakinanku bahawa si Musa itu adalah seorang pendusta.
Jadi katakannya perkataan Musa yang dusta itu ialah mengatakan bahawa ada Tuhan selain Fir'aun. Kata-kata itu bohong. Tidak ada Tuhan yang lain. Jika Musa mengatakan ada Tuhan di langit, aku pun berani naik ke langit mencari di sudut langit yang manakah Tuhan itu ada. Itu kata Fir'aun. Okey, samalah sikapnya itu ini dengan sikap kaum komunis. Fir'aun ni serupa dengan sikap kaum komunis dan kaum etis, zendik yang tidak percaya bahawa Tuhan ada. Ucapan Fir'aun minta diadakan tukis buat memanjat langit untuk mencari untuk memanjat langit untuk mencari di manakah Tuhan itu bersembunyi. Sama bunyinya dengan perkataan seorang di antara kosmonot Rusia orang komunis Rusia yang telah menjelajah ruang angkasa dengan pesawat Lunix. Luniknya yang terkenal itulah. Dia berkata, telah saya jelajah ruang angkasa luas itu. Saya cari ke mana-mana, saya teropong ke segala penjuru. Namun Tuhan yang disebut-sebut orang beragama itu tidak pernah bertemu. Kerana dia memang tidak ada. Itu kata Syekh Komunis. Tetapi seketika seorang penjelajah udara yang lain dari Amerika, yang orang Amerika menamainya astronot, pergi pula menjelajah udara setelah kembali ke bumi, mengatakan kepada wartawan yang menemu ramahnya tentang kesannya di ruang angkasa luas lepas itu. Dia berkata, bertambah aku terkatung hening sepi di ruang angkasa maha luas itu, bertambah percayalah aku akan adanya Tuhan. Amerika ni dia pergi naik atas langit, duduk terapu-rapu atas langit tu, berasa hebat Tuhan, ada sungguh Tuhan ni. Lepas tu Dr. Muzaffar Shah ni jadi angkasa Malaysia ni naik langit ni, jalan kapal tutup kedap udara tutup ke apa, tapi dengan azan ni atas langit dia kata. Dah. Macam-macam lah tanda kebesaraan Allah ni. Dia dengar azan. Orang lain tak tahu dengar ke tak, dia dengar. Sebab itu jelaslah bahawa kalau yang mengarung ruang angkasa itu jalan hidupnya berdasarkan iman, dia akan merasakan dengan segenap jiwa raganya bahawa Tuhan ada. Kian lama dia kian yakinlah, semakin kaji, semakin rasa kehebatan penciptanya, iaitu Allah lah. Langit dengan supermassive hole tak? Black hole. Supermassive black hole. Kalau kita kaji, semakin kaji ni astronomi ni, kita akan semakin merasa kehebatan pencipta dah. Takkan benda ini berlaku sendiri tanpa satu kuasa yang sangat hebat. Sebab dia merasa mustahil bahawa cakrawala seluas dan sehebat itu tidak ada yang mengaturnya, padahal dia sangat-sangat teratur dan langitnya sistematik. Kalau dia tidak nampak oleh mata, bukanlah berarti bahawa dia tidak ada. Tak nampak lagi lah. Dan kalau hari itu tidak beriman atau dia diatur demikian rupa dengan suatu display yang keras supaya membuang iman jauh-jauh macam kaum ini, meskipun tidak takjub dalam hatinya melihat keindahan alam dan keagungan ruang angkasa, dia akan mengatakan juga bahawa dia tidak melihat apa-apa, meskipun hatinya merasakan itu dia telah ditorture, kata komunis itu tak ada Tuhan ni. Tapi dalam hati perut dia sebenarnya berasa namun dia mesti mengatakan tidak juga kerana ideologi lah. Kalau dia ingin selamat, berdiam di dirinya. Kalau nak selamat, jangan kata dia kata ada lah, tidak bunuh lah. Dan kalau tersekat mengatakan ada, itu bertambah keras, dia akan lari meninggalkan negerinya juga dan mencari asylum, perlindungan suaka politik ke negeri lain. Pasal negeri kaum ini tak boleh percaya ke agama, tak boleh percaya ke Tuhan lah. Pendeknya, Fir'aun itu samalah keadaan dengan kaum etis dan kaum komunis zaman sekarang. Dalam hal sama-sama tidak percaya adanya Tuhan lah. Syed Qutb sebagai pentafsir Al-Quran zaman kita sama pendapatnya dengan Ar-Razi, iaitu tidak mungkin benar-benar Fir'aun memerintahkan membuat bangunan untuk jalan naik ke langit tu dah. Melihat bekas-bekas peninggalan yang didapati sampai sekarang, demikian Syed Qutb. Tengok hak di Mesir tu, tak sapal langit dah. Tinggi-tinggi, betul tinggi mana dah? Tinggi bangunan zaman lain ke? Terbukti bahawa kecerdasan dan kebudayaan bangsa Mesir kuno itu telah tinggi, terutama ilmu bangunan. Tidaklah mungkin orang zaman itu akan berani membangunkan satu bangunan yang sia-sia dan bodoh. Dan kami penafsir Al-Zahar membantah pula dongeng-dongeng yang diriwayatkan oleh Sudi dan disalin oleh Qurtubi itu tentang bangunan yang tukangnya saja sampai 50,000 orang dan sampai patah 3 setelah dipukul oleh Jibril dengan sayapnya. Kerana kalau bangunan itu memang pernah ada, pasti akan bertemu bekas-bekasnya sampailah sekarang. Ya? Tak ada mana. Ada piramid saja. Bangunan tinggi lebih dari piramid tak ada. Sedangkan Abul Haul, ini Sphinx, piramid 3 berderet. Abu Simbel dan beratus bangunan lain yang jauh lebih kecil dari bangunan Haman, itu masih dapat kita lihat bukti peninggalannya sampai sekarang.
Kalaulah satu bangunan tinggi yang ketika dia patah, satu patahnya saja menimpa tentera Fir'aun 1 juta orang. Nah. Ar-Razi membicarakan juga tentang bantahan Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasara tentang adanya seorang wazir bernama Haman sebagai orang besar Fir'aun itu. Jadi Ahlul Kitab ni tak percaya Haman ni wazir kepada, menteri kepada Fir'aun lah. Yahudi dan Nasara. Mereka mengatakan bahawa keterangan Muhammad SAW dalam Quran itu adalah salah. Sebab menurut kitab perjanjian lama yang mereka pegang di dalam kitab Esther, Haman bukanlah wazir dari Fir'aun yang di zaman Musa itu, melainkan wazir dari Raja Ahaswirush yang bersemayam dalam istana Susan. Dia kata, tengok kitab Esther atau Esther pasal 1, sifat 1 ayat 1. Jauh sudah Musa, bahkan jauh lagi di belakang Daud dan Sulaiman, kata mereka lah Yahudi Nasrani. Itu setelah lepas zaman Jerusalem dikalahkan oleh Babylon di bawah Raja Nabukadnezar, Bukhtinasar. Mereka itu yang sengaja menghendak menolak kebesaran Al-Quran, mengatakan bahawa Haman yang disebutkan dalam Al-Quran itu tiada terkenal dalam sejarah Bani Israel terdapat di zaman Musa. Haman baru ada beratus tahun kemudian, kata mereka. Al-Quran mengatakan ada Haman di zaman Fir'aun dan Musa. Sama saja dengan mengatakan bahawa di zaman Muhammad ada seorang ulama bernama Imam Abu Hanifah. Ar-Razi menjawab bahawa yang tercatat dalam apa yang mereka katakan perjanjian lama dalam kitab yang bernama Kitab Esther atau Esther itu bukanlah wahyu. Melainkan catatan sejarah yang sampai sekarang tidak juga diketahui siapakah yang menulisnya yang sebenarnya. Kitab Esther itu tahu siapa yang tulis dalam kitab Bible. Lantaran itu maka Haman yang tersebut di sana itulah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, bukan Quran kitab mereka tu lah. Sedangkan Haman yang ada dalam Quran adalah wahyu ilahi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam mushaf yang telah dikumpulkan oleh berpuluh-puluh orang yang turut hadir ketika wahyu itu diturunkan. Dengan kesaksian Khalifah pertama Abu Bakar yang sejak Nabi Muhammad SAW masih menjadi Rasul lagi sampai wafatnya selalu berada di samping Nabi SAW. Kesimpulannya ialah bahawa Fir'aun memerintahkan pada Haman membuat bangunan yang tinggi untuk dia meningkat ke langit hendak memeriksa di mana dia Tuhan Musa itu, lain tidak adalah kerana kesombongan belaka. Untuk menunjukkan kepada para pengikutnya dan orang-orang yang berada di kelilingnya bahawa kata-katanya mesti di atas terus. Dia tidak mahu kalah. Sombong lagi aku nak jadi ni. Hebatlah. Sombong ni. Jadi demikianlah dia rasakan baik pada Fir'aun amalan yang buruknya. Oleh kerana merasa diri paling atas. Sebagai raja yang paling berkuasa tidak berbatas kekuasaannya. Dia merasakan bahawa perbuatannya semuanya adalah benar berlaku. Betul berlaku. Sebab dia raja, kata-katanya mengatasi segala kata. Sebab dia raja, perintahnya tidak boleh dibantah. Sebab dia raja dan disekatlah dia dari jalan. Artinya segala rencananya yang buruk, penuh kesombongan itu, bagaimanapun dia mengatur, selalu tersekat dan terhalang. Dan tidaklah ada tipu daya Fir'aun itu selain dari kegagalan sahaja. Ujung ayat ke-37. Sebab dia hendak memungkiri kekuasaan Tuhan dan hendak berlaku menurut kekuasaannya sendiri. Tentu saja dia pasti gagal. Semuanya ini untuk menjadi tamsil, perbandingan dan ibarat bagi manusia seluruhnya. Bahawa segala rencana hendak menentang Tuhan adalah usaha yang gagal. Dan berkata orang beriman itu, wahai kaumku, ikutilah aku agar aku tunjukkan pada kamu jalan yang benar. Ayat ke-38. Orang yang beriman dan menyembunyikan keimanannya itu tidaklah berkuasa, tapi ucapan yang dikeluarkannya adalah benar dan dia sendiri pun yakin akan kebenarannya. Dan sebab yakinnya akan kebenaran pendiriannya, dia didorong pula oleh rasa kasih sayang kepada kaumnya, disampaikanlah jugalah seruannya. Wahai kaumku, kehidupan dunia ini hanyalah hiasan sementara. Pangkal ayat 39. Perhiasan yang kita pakai hanya sementara masih hidup. Jika nyawa telah putus, perhiasan itu ditanggali orang dari tubuh badan kita lah. Dan kita pun pergi dengan tidak membawa apa-apa pun. Kabar kemah apa perhiasan, boleh habislah. Kayak kapal kalau ada pun tak. Kebesaran pangkat dan kemegahan hanyalah sementara, badan sihat sahaja. Kalau sudah banyak penyakit, semuanya itu tidak berguna sama sekali. Seorang Fir'aun naik adalah kerana menggantikan Fir'aun yang telah lalu, mati dulu. Sebelum yang telah lalu itu mati, yang jadi Fir'aun sekarang belum ada erti apa-apa lagi. Tak ada kuasa apa dah. Dan bila mana telah mati pula, lekas diganti orang dengan yang hidup pula dah. Fir'aun baru pula. Nama raja. Meskipun ada dalam kepercayaan orang Mesir purbakala. Purbakala itu bahawa seorang yang telah mati akan hidup kembali dalam keadaan yang lain. Lalu tumbuh raja yang mati di balsam, dijadikan mumi.
apa kata boboh nama tak acun. Namun oleh manusia yang datang ribuan tahun di belakang kuburan itu dibongkar dan tubuh yang telah dimumikan itu dibongkar lalu dikedaikan dalam muzium sahaja, tak hidup-hidup pun. Oleh sebab itu tidaklah ada artinya perhiasan hidup di dunia ini. Kalau kiranya jiwa tidak mempunyai latar belakang keimanan dan kepercayaan kepada kuasa ghaib Tuhan lah. Dan sungguhnya akhirat itulah dia yang kekal abadinya. Ujung ayat 39. Oleh sebab itu, alangkah baiknya jika sementara hidup di dunia, dengan perhiasan sementara itu kita bersedia menghadapi akhirat hari yang kekal abadi dengan iman dan keyakinan dan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Tunduk percaya dan yakin kepada Allah disertai cinta dan kasih sayang kepada sesama manusia. Orang beriman itu meneruskan lagi ajaran Nabi Musa yang terimanya secara diam-diam tentang cara bersedia menghadapi hari akhirat itu, ujarnya selanjutnya. Barang siapa beramal yang buruk, maka tidaklah dia akan diganjari melainkan dengan yang sebanding dengannya lah. Buruk jugalah, pangkat ayat 40. Artinya bahawa dengan sangat teliti amalan yang buruk itu diberi ganjaran dosa sebanding dengan buruk amalan itu tersebut, tidak lebih. Kerana ganjaran dosa itu bukanlah kerana kebencian dari Tuhan, melainkan kerana keadilannya jua. Sekali-kali bukanlah kerana dendam Tuhan kepada manusia. Sebab itu pada pemeriksaan atas amalan yang buruk itu sangat-sangatlah teliti, supaya hukuman jangan lebih berat dari kesalahan. Dan barang siapa beramal yang soleh dari lelaki dan perempuan padahal dia pun beriman, maka mereka itulah orang yang akan masuk ke dalam syurga. Akan mendapatkan rezeki mereka di sana dengan tidak dihitung-hitung. Ujung ayat 40. Dalam ayat ini kita bertemu beberapa kandungan ayat yang indah yang membuktikan bahawa memang benarlah bahawa dia wahyu. Di sini disebut bahawa tidak ada perbezaan penghargaan terhadap lelaki dengan perempuan. Asal sama-sama beramal, lelaki dan perempuan kedua-duanya sama-sama berhak dan sama-sama mendapatkan ganjaran Tuhan. Siapa rajin beramal, perempuan dan lelaki sama dia. Di pangkal ayat yang menerangkan tentang hukum setimpal terhadap yang berbuat buruk, yang hanya lelaki sahaja disebutkan, perempuan tidak. Orang yang mendalami perasaan Al-Quran akan merasakan betapa dalamnya hikmah yang terkandung dalam perbezaan ini. Kepada perempuan tidaklah perlu ditunjukkan ancaman yang ngeri, kerana perempuan yang beriman itu sebenarnya bergantung juga kepada cara bimbingan lelaki-lelaki. Ahli fiqh pun masih bertikai faham tentang dosa yang sama diperbuat oleh lelaki dengan perempuan. Misalnya bersetubuh siang hari dalam bulan puasa. Perempuan tidak dikena tuntutan kafarah sebab dia hanya menerima saja. Kerap kali dia hanya digagahi, dipaksa saja. Anak perempuan yang diperkosa tidak dituntut buat turut dirajam. Yang dirajam ialah lelaki yang perkosakannya. Tetapi dalam berbuat kebajikan samalah aktifnya lelaki beriman dengan perempuan yang beriman pada Yaumul Usrah, hari masa kesukaran harta di Madinah. Padahal Rasulullah SAW akan memimpin peperangan di musim panas di Tabuk. Perempuan menanggalkan perhiasan mereka buat gotong royong berbelanja perang. Dalam berbuat baik, umumnya mereka didorong oleh iman mereka sendiri. Dalam ayat ini ditekankan pula bahawa amal kebajikan yang dikerjakan itu ialah yang timbul dari iman. Meskipun ada amal yang baik, suka bersedekah, berkorban harta benda, tapi kerana ingin pujian orang, tidaklah terima. Berbuat kebajikan lelaki dan perempuan atau perempuan kerana ingin perlihatkan kekayaan, tidaklah terima. Yang terima ialah beramal yang soleh, sedangkan mereka itu beriman. Amal soleh yang timbul dari kesedaran iman, keyakinan, mereka itu akan masuk syurga. Demikianlah sabda Tuhan. Lalu di ujung ayat ditegaskan lagi bahawa dalam syurga itu mereka akan diberi rezeki yang tidak terhitung-hitung. Boleh pakai sesuka hati saja semua barangan rezeki di syurga dah. Boleh minta apa yang diingini. Dia teringat terlintas hati nak kan, boleh lalu. Berbeza dengan azab masuk neraka yang amal buruk diganjari sebanding dan setimpal dengan kesalahan. Tidak berlebih-lebihan, sedangkan amal baik yang timbul dari iman menerima ganjaran terus-menerus, tidak ada batas berlebih-lebihan pula. Menerima azab kerana amal yang buruk ditentukan masuk neraka sekian masa, sekian tahun. Bila selesai hukuman akan dikeluarkan dan dipindahkan ke dalam syurga pula. Amalan baik tidak ada jangka waktu dalam syurga. Khalidina fiha abada, kekal dalamnya yang selama-lamanya. Inilah fatwa orang beriman dan menyubujikan imannya itu kepada kaumnya. Kemudian itu mengeluh dia dan sambil mengeluh dia berkata, wahai kaumku, bagaimana aku ini? Aku seru kamu kepada jalan yang selamat dan kamu seru aku pula kepada jalan neraka. Kepada neraka. Ayat 41. Perkataan ini nampaknya adalah tangkisan dari hamba Allah yang beriman itu kepada kaumnya yang mengajak dia supaya tetap memegang teguh kepercayaan yang lama, terutama menganggap Raja Fir'aun sebagai Tuhan dan dengan demikian dapat meneruskan penindasan terhadap orang-orang yang lemah.
Nescaya bukanlah dengan mulut mereka mengajak orang beriman itu masuk neraka. Mereka hanya mengajaknya supaya berpegang saja dengan kepercayaan yang lama, iaitu kepercayaan musyrik dan menuhankan raja. Dan perumpamaan zaman sekarang ialah mendewakan pemimpin, menganggap raja sebagai Tuhan yang turun dari langit, yang tidak pernah bersalah dan tidak boleh disalahkan sama sekali. Dalam seruan orang beriman itu selanjutnya dijelaskanlah pertalian menyeru dan mengajak masuk ke neraka dengan mengajak mempersekutukan Tuhan, bahawa hakikat keduanya itulah satu. Ajak sembah benda lain selain Tuhan, maksudnya ajak masuk neraka ya. Kamu seru aku supaya aku kafir kepada Allah dan supaya aku persekutukan dengan dia barang yang tidak ada bagiku ilmu padanya. Pangkal ayat 42. Padahal hatiku dan fikiranku telah bulat pada keyakinan bahawa Tuhan itu hanyalah satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan tidak masuk dalam akalku, tidak termasuk dalam ilmuku, dalam pendidikanku, dalam fikiranku yang sihat, bahawa ada pula Tuhan yang lain selain dia. Lalu kamu ajak aku persekutukan Allah yang Maha Esa itu dengan barang yang tidak ada, barang yang mustahil menjadi Tuhan pula selain Allah. Maka sebelum aku masuk ke neraka di akhirat, di dunia ini sendiri pun aku telah masuk neraka kerana dibakar oleh peperangan dalam batinku sendiri. Tersebab perbuatanku kelak akan berlawanan dengan keyakinanku. Padahal aku menyeru kamu kepada yang Maha Perkasa, Maha Pemberi Ampun. Ujung ayat 42. Artinya ialah bahawa aku mengajak kamu kepada kebebasan. Freedom lah. Sesungguhnya hidup dengan mempunyai kepercayaan, mempunyai akidah bahawa ada Tuhan pencipta alam yang Maha Perkasa adalah suatu hidup yang bernilai. Dan hidup yang mempunyai suatu tempat bertanggungjawab budi lah. Ada tanggungjawab. Dengan kepercayaan kepada Tuhan, manusia yang satu tidak akan merasa bahawa dirinya lebih mulia dari manusia lain. Atau sebaliknya, tidaklah ada orang yang akan merasa bahawa dirinya lebih hina dan lebih rendah dari orang lain, dari yang lain. Semua yang merasa sama martabat dan darjatnya di hadapan satu Tuhan. Dan kalau manusia merasa khilaf atau alpa atau bersalah dengan adanya kepercayaan pada Tuhan, akan ada tempatnya memohon perlindungan dan keampunan. Berbeza dengan hidup orang tidak mempunyai pemusatan kepercayaan. Orang hanya akan berbuat jika berhadapan dengan manusia. Kalau dia dalam sepi sendirian atau terpencil, dia berhenti saja berbuat sesuka hati, biarpun merugikan orang lain. Sebab dia tidak percaya ada Tuhan akan mengamati perbuatannya salah. Itu kalau tak percaya lah. Jadi dia buat sesuka hati, dia tak bukan berhenti lah. Benda salah dia akan buat juga. Sebab apa dia rasa tak ada Tuhan. Selanjutnya orang beriman itu berkata pula tidak ragu lagi bahawasanya apa yang kamu seru aku kepadanya itu tidaklah ada baginya seruan di dunia dan tidak di akhirat. Pangkal ayat 43. Itu bahawa tidak syak, tidak ragu-ragu lagi bahawasanya apa yang kamu seru itu yang kamu ajak pula aku supaya menyerunya. Tidak ada pengaruhnya sedikit pun juga. Tidak ada tindakannya, tidak ada garis yang digariskannya untuk dilalui oleh manusia. Semua tidak termasuk barang yang bererti bahawa di dunia ini ataupun di akhirat kelak dia hanya berubah kerana kamu tuahkan. Jadi saksi kerana kamu yang menyakitinya. Tempat kembali segala urusan hanya satu saja, iaitu Allah. Ia tidak usah diragukan lagi. Dan sungguhnya tempoh kembali kita ialah kepada Allah. Sebab dialah yang sebenarnya Tuhan. Yang kepadanya kita semuanya akan kembali. Yang menentukan pahala bagi yang berbuat baik dan menentukan hukuman bagi barang siapa yang derhaka. Itu tegaskan oleh orang yang beriman itu, dan bahawa sungguhnya orang yang melampaui batas adalah mereka penghuni neraka. Hujung ayat 43. Tidak peduli apakah yang melampaui batasnya sebagai hamba Allah itu, seorang raja sebagaimana Fir'aun ataupun yang lainnya, neraka lah akan tempat mereka. Maka akan teringatlah kamu apa yang aku katakan padamu ini. Pangkal ayat 44. Yang nampaknya selama ini disembunyikan saja oleh orang beriman itu dalam hatinya. Sekarang kerana kasih sayang kepada kaumnya ditumpahkannya perasaannya itu. Dia tidak pula peduli lagi nasib apa yang akan menimpa dirinya dari kezaliman Fir'aun. Lama kelamaan kalian akan teringat apa yang aku katakan itu. Dan aku akan menyerahkan urusan kepada Allah. Apa jua yang bencana yang akan menimpa diriku, aku telah pasrah kepada Tuhan. Sesungguhnya Allah adalah Maha memandang kepada hamba-hambanya. Ujung ayat 44. Sebagai orang yang teguh imannya, dia menampaknya tidak peduli lagi apa yang akan terjadi ke atas dirinya, malahan dia merasa sesuatu yang menekan dalam jiwanya, dalam batinnya. Kalau kata penting ini tidaklah dia sampaikan. Sudah itu mati pun dia bersedia. Maka dipeliharakanlah oleh Allah akan dia dari kejahatan rencana buruk mereka. Pangkat 45. Maksud hendak melepaskan sakit hati kepadanya tidak berhasil kerana dia dipelihara oleh Tuhan. Allah jagalah tak benar. Maksud Fir'aun tidak menganiayanya tidak berhasil. Ibn Katsir mengatakan bahawa dia dipelihara oleh Tuhan dari maksud Fir'aun hendak menganiayanya.
Dicari dia di mana-mana, tidak bertemu lagi. Qatadah mengatakan dia adalah seorang Qibti, sebangsa dengan Fir'aun. Dia melepaskan diri dari insyuran Fir'aun dan bersama-sama berangkat dengan Nabi Musa ketika Bani Israel dipimpin oleh Musa meninggalkan Mesir. Ia ikut Nabi Musa lah. Muqatil mengatakan setelah kata-kata yang begitu tajam dikeluarkannya yang benar-benar bertentangan dengan pendirian Fir'aun. Bermaksudlah Fir'aun hendak membunuhnya. Setelah mendengar itu, dia pun lari meninggalkan Mesir. Ada yang mengatakan bahawa dia bersembunyi ke gunung, tetapi setelah dicari tidaklah bertemu. Semuanya ini dapatlah kita maklumi sebagai akibat dari perjuangan keyakinan. Keluarga Fir'aun berpihak kepada Musa dan menganut ajarannya. Sedangkan kaum Musa sendiri sebagai Korun menjadi orang yang belok dari Musa. Anak beranak Nabi Musa, Korun ni. Ketua dia Tok Lebah, Tok Gugu. Ikut Nabi Fir'aun ni. Isteri Fir'aun Asiyah membela Musa sampai besar dah. Dah. Sedangkan isteri Nuh dan Lut tidak mengacu ke ajaran suami mereka dah. Bini Tok Guru ni, Nuh dengan Lut ni. Nabi lah kata-kata nak. Tok kafir lah. Kena azab. Gitu Asiyah ni bini kepada Fir'aun. Jahat main untuk lelaki dia, tapi beriman lah. Dan dikepunglah segolongan Fir'aun itu oleh seburuk-buruk azab. Hujung ayat 45, iaitu tenggelam di gulung laut di tengah laut Kulzum. Neraka dinampakkan kepada mereka pagi dan petang, pakal ayat 46, kerana hidup hanya melakukan kezaliman dan aniaya. Dan pada waktu berdiri kiamat kelak, masukkanlah golongan Fir'aun itu kepada yang sekeras-keras azab. Hujung ayat 46. Dapatlah diketahui maknanya golongan Fir'aun atau cara sekarang Fir'aun dengan rejimnya diancam dengan sekeras-keras azab sebab mereka telah menggunakan kekuasaan untuk menganiayai orang yang kecil yang lemah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.